Pernahkah Anda melihat seekor haiwan besar di tengah padang pasir dengan membawa muatan yang berat? Sudah pastinya haiwan itu adalah seekor unta. Unta merupakan sejenis haiwan yang tinggal di kawasan padang pasir yang panas dan kering. Terdapat dua jenis unta, yaitu berdasarkan kepada struktur bonggol di belakangnya, sama ada unta ini mempunyai satu bonggol ataupun unta dua bonggol. Unta yang mempunyai bonggol tunggal lazimnya tinggal di benua Afrika Utara dan Asia Barat, sementara unta berbonggol kembar selalunya tinggal dan berada di utara dan timur Asia Tengah. Kedua-dua jenis unta ini sememangnya berasal dari gurun dan kawasan kering Asia dan Afrika Utara. Mengikut kajian, jangka hayat purata seekor unta antara 30 hingga 50 tahun. Unta adalah haiwan yang memakan rumput hijau yang mencukupi dalam keadaan yang sederhana untuk unta mengekalkan keadaan kelembapan tubuh mereka tanpa perlu minum. Dalam pada itu, dilihat di mana mulut unta mempunyai lapisan keras tebal yang membolehkan mereka untuk mengunyah tumbuhan berduri yang hidup di padang pasir. Selain itu, ciri khas unta ialah memiliki bulu mata yang panjang dan rambut telinga yang dilihat bersama-sama dengan lubang hidung yang boleh ditutup akan membentuk halangan terhadap pasir. Sekiranya pasir melekat pada mata mereka, lazimnya unta boleh menyapunya dengan menggunakan kelopak mata ketiga yang telus. Gaya unta berjalan dan kaki melebar juga akan membantu mereka bergerak tanpa tenggelam ke dalam pasir. Sebenarnya, unta tidak menyimpan air dalam bonggol mereka secara langsung. Bonggol unta sebenarnya merupakan takungan tisu lemak. Lemak badan tertumpu pada bonggol meminimalkan kesan tebatan yang berlaku sekiranya lemak tersebar pada seluruh badan mereka, dan ia membantu unta untuk terus hidup dalam iklim panas. Apabila tisu ini dimetabolismakan, ia menghasilkan lebih daripada 1 gram air untuk setiap gram lemak yang diproses. Metabolisme lemak ini sambil melepaskan tenaga turut menyebabkan air terperluap dari paru-paru semasa pernafasan kerana oksigen diperlukan untuk proses metabolik. Secara keseluruhan terdapat penurunan bersih bagi air. Unta mempunyai siri penyesuaian fisiologi yang membolehkan mereka untuk bertahan jangka masa yang lama tanpa apa-apa sumber air luar. Tidak seperti mamalia lain, sel darah merah mereka berbentuk bujur dan bukannya berbentuk bulat. Ini memudahkan aliran sel-sel darah merah semasa dehidrasi dan menjadikan mereka lebih baik untuk menahan variasi tinggi osmosis tanpa pecah apabila minum air yang banyak. Manakala lama pula adalah sejenis binatang seperti unta, tetapi tidak mempunyai bonggol, berasal dari Amerika Selatan. Sejak dahulu lagi, lama biasanya digunakan untuk pengangkutan dan dijadikan bahan makanan oleh masyarakat Indian sejak era pra-Hispanik lagi. Lama disebut llama adalah haiwan yang hidup secara berkelompok dan merupakan endemik Amerika Selatan. Haiwan yang terkenal kerana kegemarannya meludah ini memiliki hubungan dekat dengan unta walaupun tidak berbonggol. Tengkorak lama umumnya serupa dengan unta. Rongga otak dan orbit lebih besar dan rabung tengkorak kurang berkembang kerana saiznya lebih kecil. Tulang hidung lebih pendek dan lebih lebar. Lama juga, sama seperti unta, dapat bertahan tanpa minum untuk jangka waktu yang lama. Lama adalah mamalia dan termasuk haiwan herbivore, yaitu pemakan tumbuhan. Ukuran tinggi sekitar 6 kaki dan beratnya sekitar 200 kg. Sementara itu, seekor anak lama yang disebut kria memiliki berat antara 9 hingga 14 kg. Masyarakat suku Inka di sekitar pegunungan Andes menggunakan lama sebagai haiwan pengangkut barang. Lama dapat membawa barang seberat 30% daripada berat badannya. Tetapi, jika terlebih muatan, haiwan ini akan mogok kerja. Mereka akan berbaring di tanah sambil mengunyah ludah,
mendesis dan menendang pemiliknya agar beban segera dikurangkan. Lama mempunyai usus besar yang sangat panjang dan kompleks. Peranan usus besar dalam penghadapan adalah untuk menyerap semula air, vitamin dan elektrolit daripada sisa makanan yang melaluinya. Panjang usus besar lama membolehkan ia bertahan di atas air yang lebih sedikit daripada haiwan lain. Ini adalah kelebihan besar dalam iklim kering tempat mereka tinggal. Lama adalah haiwan yang sangat manja dan empati sehingga para saintis mengkategorikan lama sebagai megafauna karismatik, yang bermaksud mereka adalah spesies yang dapat dipeluk oleh manusia dengan begitu selamat. Begitulah info ringkas mengenai unta dan lama, dan semoga ia bermanfaat untuk Anda semua. Sekian, terima kasih.